Okay, so hari ni kita nak sambung tentang ikatan kimia. So kita nak masuk ikatan yang kelima. Okay, kita dah belajar ikatan ion, ikatan kovalent, and then kita ada ikatan datif dan kemudian ada ikatan hidrogen. So hari ni kita nak sambung ikatan logam. So apa yang kita akan belajar dalam ikatan logam? Okay, yang pertamanya pastikan selepas habis tajuk ini anda dapat menerangkan bagaimana pembentukan ikatan logam. Dan yang kedua, menakur sifat kekonduksian elektrik logam. Okey, sebelum ni kita pernah belajar daripada kita sekolah rendah, mendengar rendah kan, kita ada belajar bahawa logam adalah konduktor elektrik yang baik. So macam mana logam boleh mengkonduksikan elektrik? Okey, yang itu kita akan cuba terangkan dalam subtopik ini. So, kita tengok dulu ikatan logam, definisinya adalah daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dan ion yang bercharge positif. Banyak terms baru yang kita akan pelajari. Okay, kat sini kita ada lautan elektron, kemudian kita ada juga ion logam bercharge positif ni kita dah pernah belajar dulu. Okay, daya tarikan elektrostatik ni kita ada belajar pada tajuk ikatan ion. Okay, di mana ion negatif tertarik dengan ion positif membentuk dan ion-ion tersebut akan tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik. Okey, kita buat revision sikit. Okey, kalau saya ada atom natrium, okey, atom natrium 281. Okey, atom natrium akan membebaskan elektron, okey, dan akan membentuk ion natrium, okey, 28 untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Okey, ini adalah atom logam. Okey, kemudian kita ada atom bukan logam, contohnya atom klorin, bukan logam. Okey, contoh atom klorin. Okey, susunan elektronnya adalah 287. Jadi atom klorin memerlukan satu elektron untuk mencapai susunan elektron yang oktet. Jadi natrium akan bebas satu elektron kepada atom klorin dan akan membentuk ion klorin. Okey, ion klorida dengan susunan elektron 288. Kemudian ion natrium dengan ion klorida ini akan tertarik oleh satu daya tarikan yang kita panggil sebagai daya tarikan elektrostatik. Okey, daya tarikan elektrostatik. Okey, ini adalah ikatan ion. Okey, yang kita belajar sebelum ni lah ikatan ion antara dua ion yang berlainan charge, iaitu positif dan negatif. Okey, tapi dekat dalam ikatan logam ini cerita dia tentang daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dengan ion yang bercharge positif. Okey, dia lain. Okey, lain sikit daripada ikatan ion. Okey, so saya padam ni dulu. Alright, so kita tengok terms yang kita akan tengok kat sini. Yang pentingnya adalah lautan elektron. Apa benda lautan elektron ini? Okey, so kita tengok juga terms yang penting tadi. Ikatan logam. Okey, untuk ikatan logam ni kita kena ingat balik apakah keadaan pepejal. Logam ni pepejal. Jadi bagaimana keadaan pepejal? Pepejal ni adalah atom-atom logam. Ini untuk logam lah. Atom-atom logam yang tersusun padat dan teratur. Ini padat dan teratur. Okay, dia susun padat dan teratur. Jadi, dan kita tahu juga atom logam ni hanya menderma elektron. Okay, dia tak boleh berkongsi elektron dan dia tak menerima elektron. Okay, atom logam akan menderma elektron. Ingat, atom logam ni atom daripada kumpulan 1, 2, 13 dan juga unsur peralihan lah. Okay, ini adalah unsur-unsur unsur peralihan. Okay, ini adalah yang logam. Okay. Okay, so logam ni biasanya dia pepejal dan tersusun padat dan teratur. Atom logam hanya akan menderma elektron valence dan dinyah setempatkan membentuk dan akan menyebabkan ion positif terbentuk. Ini nanti saya terangkanlah apa yang dimaksudkan dinyah setempatkan. Okey, terms kedua adalah elektron dinyah setempat. Elektron yang dinyah setempat ni adalah elektron valence yang bergerak bebas melalui struktur logam dan tidak dimiliki oleh mana-mana atom ataupun ion logam. Okey, ini terms kedua. Terms ketiga adalah lautan elektron. Lautan elektron ialah elektron yang dinyah setempatkan yang bergerak bebas di antara ion logam apabila petala valence atom-atom bertindih. Banyak terms baru kan ni, macam apa benda ni banyaknya pening.
Okey, sekarang ni kita tengok, saya nak tunjukkan dulu bagaimana apa yang dikatakan sebagai elektron yang dinyah setempatkan. Okey, tadi kita dah buat revision sikit tentang bagaimana pepejal bagi logam kan. Okey, pepejal logam. Okey, untuk pepejal logam contohnya saya nak ambil logam natrium. Okey, logam natrium ni 1123 ini logam natrium. Okey, di mana logam natrium ni susunan elektronnya adalah 281, maka dia ada satu elektron valence, dan logam natrium akan mencapai susunan elektron apabila dia akan membebaskan satu elektron membentuk ion natrium dengan susunan elektron 28. Okey. So saya gabungkan pepejal dengan ion. Okey, macam mana kita membentuk ion? Jadi untuk pepejal, okay, bayangkan kalau saya ada ni contohlah satu pepejal. Okey, kita ada satu pepejal kat sini. Okey, so susunan atom pepejal tadi adalah padat dan teratur kan? So saya lukis. Okey, macam mana saya nak buang dia punya ni? Okey, saya copy. Oops. Oops. Kenapa dia macam tu? Bergerak lagi. Sorry lah, saya lukis biasa je lah. Alright, atom dia tadi adalah padat dan teratur kan? So saya lukis padat dan teratur. Okay, dia mesti sama besar lah. Okey. Ni adalah atom dalam pepejal, padat dan teratur. Okey, so apa yang ada dalam atom? Dalam atom kita ada zarah atomnya adalah proton, ada neutron dan juga ada elektron. Okey, proton dengan neutron ni terletak dalam nukleus. Manakala elektron ni pada petala. Okey, petala. Okey, kalau macam natrium ni ada 3 petala, so ada 3 petala elektron lah. Okey, dan elektron valence terletak pada petala terluar. Okey, so bila suatu atom membebaskan satu elektron, atom logam ni membebaskan elektron, dia akan membentuk charge positif, dan charge positif ini berada pada nukleus. So kalau saya nak lukis, saya letak di tengah lah. Okey, charge positif. Okey, ni ada positif. Untuk setiap atom logam natrium ni, dia charge-nya positif bila dia bebaskan satu elektron. Okey, dan setiap atom natrium ni ada satu elektron valence. Okey, elektron valence saya lukis kat sini lah, elektron. Dia ada elektron, untuk yang ni dia ada elektron kat sini. Ini warna sama tak cantik, saya tukar jap untuk elektron. Okey, ni ada elektron, atom yang ni natrium yang ni ada elektron kat sini, ada elektron. Setiap satu ni ada elektron. Okey, setiap satu atom ni ada elektron. Okey, bila suatu atom ni membebaskan elektron, tadi saya kata dia bercharge positif. Okey, yang di tengah ni positif. Dan elektron ni sifatnya adalah boleh bergerak. Okey, bergerak bebas. Dalam petala ni dia akan bergerak bebas dalam petala. Kalau ini adalah nukleus elektron, nukleus suatu atom, elektron ni luar, dia akan bergerak. Okey, jadi atom ni elektron ni sifatnya boleh bergerak. Okey, dan setiap satu atom natrium tadi ada elektron valence kan? Awak bayangkan kalau semua elektron ni bergerak. Okey, untuk yang ni dia bergerak. Contohnya ini bergerak, yang ni pun bergerak, ini pun bergerak. Jadi elektron ni sifatnya adalah boleh bergerak dan dia adalah charge negatif kan? Elektron ni charge dia negatif. So bila dia bergerak ke sini, yang ini pun bergerak, elektron dengan elektron dia akan repel kan? So dia akan sentiasa bergerak tapi dia tak berlanggar. Okey, dia tak berlanggar. Dan elektron yang bercharge negatif ni tadi, okey, contohlah ada elektron di sini. Elektron ini sebenarnya boleh tertarik kepada positif yang ini dan juga positif yang ini. Okey, itu yang menyebabkan suatu atom tadi elektronnya boleh dibebaskan dan membentuk ion positif. Okey, yang di tengah ni adalah ion positif, ini ion positif. Okey, dia boleh tarik elektron. Elektron mungkin dari elektron. Di tengah ni elektron ni mungkin tertarik pada ion yang ini ataupun ion yang sebelah kiri. Okey, sama juga yang inilah.
Mungkin tertarik ke sini, mungkin tertarik ke sini, mungkin ke bawah, mungkin yang inilah. So elektron ni sentiasa bergerak, dan bila pergerakan elektron ni merata-rata, dia tersebar kan, dia boleh bergerak merata-rata. Jadi kita boleh nampak macam ada satu lautan elektron. Okey, elektron ni bukan, dia tidak pada statik, dia tidak statik, dan dia boleh bertukar-tukar tempat. Itu yang dimaksudkan dinyah setempatkan. Okey, dia bergerak, dia ke sini ada elektron. So bila kita nampak, dia macam suatu lautan elektron. Okey, lautan elektron terbentuk. Dia kata kat sini, lautan elektron adalah elektron yang dinyah setempatkan yang bergerak bebas di antara ion logam apabila petala valence atom bertindih-tindih. Okey, ini sebenarnya petala valence lah yang saya lukis ni hanya pada elektron pada petala terluar. Okey, elektron valence hanya pada petala valence. Dan petala ini bertindih antara satu atom logam dengan atom yang lain. Okey, jadi elektron ni mungkin dikongsi antara beberapa ion lah. Mungkin mungkin elektron ini mungkin dengan ion yang ini ataupun ion yang sebelah sini. Yang saya cakap tadi, elektron yang dinyah setempatkan. Elektron tidak berada pada tempat yang tetap. Dia boleh bergerak dan melalui struktur logam ni, saya kata tadi, elektron ni boleh bergerak melalui struktur logam. Okey, dan dia tidak berada satu tempat saja. Itu yang kita namakan elektron yang dinyah setempatkan. Okey, bila elektron yang dinyah setempat ni bergerak, kita akan nampak lautan elektron. Okey, yang warna hijau ni saya lukis ni, kita nampak dia tak statik kan. Mungkin dia bergerak ke sini, bergerak ke sini. So kita akan nampak satu keadaan di mana ada banyak elektron. Okey, ada banyak elektron yang kita panggil sebagai lautan elektron. Okey, ada banyak elektron, merata elektron ni. Tapi elektron ni akan tertarik pada ion yang bercharge positif. Okey, ion yang bercharge positif. Okey, so tengok gambar rajah yang ini. Okey, ini elektron valence tadi. Elektron valence ni akan bergerak. Dia akan bergerak kat sini. Mungkin bila dia bergerak ke sini, mungkin dia tarik pada ion yang sebelah sini. Dia bergerak sebelah sini pula. Okey, yang ini pula dia bergerak ke sini. Mungkin dia tertarik pada ion ni, dia bergerak lah. So, kita akan dapat lautan elektron. Okey, ini adalah lautan elektron. Dan ini adalah ion yang bercharge positif, iaitu cation. Elektron sifatnya adalah bercharge negatif. Okey, manakala bila suatu atom dah bebas elektron, dia akan membentuk ion positif. Okey, so elektron ni tak akan terkeluar, dia hanya akan tertarik antara ion dalam atom logam tersebut. Okey, so kalau sebelum ni kita belajar tentang ikatan ion, okey, antara ion positif tertarik dengan ion negatif. Okey, contohnya natrium tertarik dengan klorida kan. Okey, dan kalau kita boleh bayangkan gambar rajah atom dia, contoh ini natrium, ini klorin, natrium, klorin, natrium, klorin, natrium, klorin. Natrium klorida, natrium klorida, natrium klorida. Okey, natrium ni ada klorida, natrium ada klorida, natrium klorida. Okey, so ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okey, sekejap saya lukis. Ada satu lagi, negatif. Okey, oleh kerana susunannya begini menyebabkan ikatan ion. Okey, ikatan ion, kita belajar ikatan ion dulu. Okey, ikatan ion, ionnya adalah padat, rapat. Dia tertarik antara satu sama lain oleh daya tarikan elektrostatik antara ion positif dengan negatif, dan menyebabkan untuk ikatan ion ni keadaannya adalah pepejal. Okey, tapi kenapa atom logam boleh jadi pepejal? Okey, kenapa atom logam boleh jadi pepejal? Sebab ada daya tarikan antara ion positif dengan elektron. Okey, ada daya tarikan antara ion positif dengan elektron. Ini yang kita panggil sebagai ikatan logam. Okey, daya tarikan antara ion positif dengan lautan elektron. Okey, ini daya tarikan antara lautan elektron dengan ion yang bercharge positif. Daya tarikan ni sebenarnya daya tarikan elektrostatik. Kenapa elektrostatik? Lautan elektron ni charge negatif. Ion ini charge-nya positif. So still lagi adalah daya tarikan elektrostatik. Tapi dia adalah antara atom logam, menyebabkan namanya adalah ikatan logam. Kalau yang sebelum ni kita belajar pada ikatan ion,
daya tarikan elektrostatiknya adalah antara ion logam dengan ion bukan logam. Ion logam, ini ion logam. Okey, ini adalah ion daripada atom bukan logam. Okey, charge positif dengan negatif. So kita akan dapat daya tarikan elektrostatik. Okey, untuk ikatan ion ini, ikatan logam ni adalah daya tarikan elektrostatik tapi antara lautan elektron dengan ion positif. Mana datang lautan elektron? Lautan elektron adalah elektron yang telah dinyah setempatkan. Okey, dan elektron ini bergerak di antara ion-ion logam. Okey, boleh ke tak? Faham ke atau tidak faham? Okey, tak apa, kita teruskan contoh yang ini pula. Ikatan logam, ini dalam atom natrium tadi. Ikatan logam dalam natrium. So, bila suatu elektron ini dinyah setempatkan, okey, ini elektron valennya. Ini adalah elektron valence dia. Bila elektron valence ini dinyah setempatkan, elektron ni bergerak. Okey, elektron ni dia bergerak. Okey, dia akan tertarik, mungkin dia tarik pada ion yang sebelah sini. Dia akan membentuk lautan elektron. Okey, ini adalah lautan elektron ya, nampak? Lautan elektron. Okey, jadi daya tarikan antara lautan elektron dengan ion positif. Sebab kenapa dah jadi ion positif? Sebab elektron tadi telah dibebaskan, sebab elektron tu bergerak, so dia bebas. Okey, jadi ion positif dengan lautan elektron tertarik oleh daya tarikan elektrostatik dan membentuk ikatan logam. Okey, ikatan logam adalah daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dengan ion bercharge positif. Okey, so kita tengok contoh. Kenapa yang dikatakan sebelum ni awak pernah belajar kan, kenapa logam boleh mengkonduksikan elektrik? Okey, kenapa logam boleh mengkonduksikan elektrik? Okey, kita tengok. Okey, arus elektrik dibekalkan. Apabila arus elektrik dibekalkan, okay, elektron akan bergerak bebas dalam struktur logam seperti kuprum membawa charge dari terminal negatif ke terminal positif. So elektron logam dinyah setempatkan dalam lautan elektron dan akan membentuk arus elektrik. Okay, saya tunjukkan macam mana ia berlaku. Okay, contoh tadi kita ada suatu logam. Okay, kalau kita belajar, kita dah pernah belajar tentang lita kan. Ni positif, ini terminal negatif. Ni ada bateri. Okay, ni ada mentol. Okay, contohnya sini ada sini ada sekejap Okay, saya letak sini logam. Contohnya logam. Okay, ini logam. Okay, so elektron akan bergerak dari terminal ini positif. Sama pula color dia. Okay, ini adalah terminal positif. Ini terminal negatif. Ni awak dah belajar waktu menengah rendah, PT3 dulu. Okay, elektron akan bergerak daripada terminal negatif ini keluar. Ni ada elektron. Okay, dia masuk ke sini, ke dalam logam. Okay, so elektron ni bergerak. Okay, saya besarkan ni. Saya jadikan dia dalam keadaan besar macam ni. Okay, gambar tadi tu yang ada atom tadi tu kan. Okay, saya lukis semula. Dia sama besar tau sebenarnya. Okay, atom ni semua sama besar. Kemudian charge dia positif tadi kan. Positif. Ni positif. Okay, positif. Okay, so kita ada elektron kat luar. Ada elektron. Oh, banyaknya elektron kan. So, elektron ini akan bergerak dan akan dinyah setempatkan. Okay, dia bergerak. Ni dia bergerak dan akan dinyah setempatkan dan membentuk lautan elektron. Okay, awak bayangkan kalau ini wire. Ni saya besarkan. Okay, ni wire. Elektron masuk. Okay, bila elektron masuk, okay, dia masuk dalam ni. Okay, dekat setiap ion ni tadi dah ada elektron, ada banyak elektron. Bila ada elektron luar masuk, contoh ni elektron warna hijau ni elektron dari yang dibekalkan daripada bateri. Okay, bila elektron luar ni masuk, elektron ni tadi sebenarnya charge negatif. Dia adalah negatif. Bila ada negatif lagi masuk, dia akan repel, dia akan menolak. So elektron ni akan tertolak. Dia pergi sini, dia tolak. Dan akhirnya dia akan keluar pada wire yang sebelah sini. So elektron tu akan keluar kat sini. So nampak? Ni elektron. So elektron akan masuk melalui logam dan akan keluar semula lah kat sini. Elektron.
dia akan menyalakan mentol dan akan bergerak ke terminal positif. Okey, so elektron ni charge ni negatif. So bila dia masuk ke dalam logam ni tadi dah ada, dalam logam ni tadi dah ada lautan elektron. Okey, lautan elektron. Bila elektron masuk, dia akan menolak antara satu sama lain. Dan elektron daripada bateri ni tadi akhirnya akan keluar melalui litar dan akan teruslah ke terminal positif kat sini. Okey, dia akan membentuk terminal positif. Okey. So kita tengok apa lagi disebut. Dia kata kat sini, apabila arus elektrik dibekalkan, elektron akan bergerak bebas dalam struktur logam seperti kuprum, akan membawa charge dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, charge negatif lah tadi. Elektron logam yang dinyas ditempatkan dalam lautan elektron dapat mengkonduksikan elektrik. Okey, ni yang saya sebut tadi, terminal negatif, elektron masuk. So elektron ni tadi akan ditolak-tolak lah sebab dia repair. So dia akan pergi kepada terminal positif. Okey, dan litar ni akan lengkap. So bila ni litar ni lengkap, maksudnya boleh mengkonduksikan elektrik. Okey. Kemudian dia kata kat sini, kekuatan ikatan logam bergantung kepada bilangan elektron valence. Okey, contohnya ikatan logam dalam magnesium lebih kuat berbanding natrium. Kerana atom magnesium mempunyai 2 elektron valence lebih banyak berbanding natrium. Okey, kalau elektron valence magnesium adalah elektron valence, so kalau susunan elektron ni adalah 282, maka dia ada 2 elektron valence. Okey, kalau natrium adalah 281, jadi elektron valence ni 1. Bila semakin banyak elektron valence, makin besarlah lautan elektron dia. Okey, makin banyak lautan elektron dia, maka daya tarikan antara lautan elektron dengan ion yang bercharge positif akan semakin kuat. Jadi ikatan logam bergantung kepada elektron valence. Maksudnya kalau saya nak bandingkan natrium, natrium dengan magnesium dan juga aluminium. Okey, yang mana mempunyai daya ikatan logam yang paling kuat? Jawapannya adalah aluminium, kerana aluminium ada 3 elektron valence, magnesium ada 2 elektron valence, natrium ada 1 elektron valence. Okey, makin banyak elektron valence dia, makin besar lautan elektron, maka daya tarikan antara lautan elektron dengan ion yang bercharge positif semakin kuat. Okey, dan menyebabkan ikatan logam semakin kuat. Okey, so kita tengok soalan-soalan yang mungkin akan ditanya. Adakah ikatan logam sama dengan ikatan ion? Sama tak? Ikatan ion adalah daya tarikan antara ion positif dan juga ion negatif. Okey, antara cation dan juga anion. Okey, ini adalah ikatan ion. Manakala ikatan logam, walaupun daya tarikannya sama, elektrostatik, tapi daya tarikannya antara lautan elektron dengan ion logam, ion positif. Okey. Sama ke tak? Jawapannya tidak. Ikatan logam hanya terdapat dalam unsur logam sahaja, seperti natrium, aluminium, magnesium. So terdapat daya tarikan elektrostatik yang kuat antara lautan elektron dengan ion logam yang bercharge positif dan akan membentuk ikatan logam. Manakala ikatan ion terdapat di antara ion atom logam dengan ion atom bukan logam. Okey, itu beza dia lah. Okey, adakah ikatan logam mempengaruhi takat didih? Ya. Daya takat didih bertambah apabila elektron valence-nya bertambah. Kenapa? Sebab tadi kita dah belajar ikatan logam. Okey, ikatan logam semakin kuat, dia akan jadi kuat. Okey, bila lautan elektronnya besar kan? Lautan elektron besar. Macam mana lautan elektron ni nak besar? Sebab elektron valence-nya lebih banyak. Okey, so kat sini takat didih akan bertambah apabila elektron valence-nya bertambah. Contohnya aluminium mempunyai takat didih lebih tinggi berbanding logam natrium. Kenapa? Kerana elektron valence aluminium ni tadi akan membentuk lautan elektron yang lebih besar, menyebabkan daya tarikan logam lebih kuat. Okey, ikatan logam lebih kuat. Okey, ikatan logam lebih kuat kerana daya tarikan elektrostatik antara ion logam dan lautan elektronnya kuat. Okey, adakah saiz atom logam mempengaruhi kekuatan ikatan logam? Ya, semakin kecil saiz atom logam, semakin kuat
ikatan logam. Kenapa? Sebab kita tahu contohnya macam natrium kan. Natrium. Okey, ini saya lukis natrium 2, 8, 1. Okey, untuk aluminium 2, 8, 3. 1, 2, 3. Okey, kita tahu dia adalah dalam jadual berkala dia merentasi kala 281, 283 pada kala yang sama. Okey, kerana kedua-duanya mempunyai 3 petala berisi elektron, tetapi saiz atom aluminium lebih kecil berbanding natrium, sebab daya tarikan antara nukleus dengan elektronnya semakin kuat. Yang ni lemah kan, sebab ini positif, ini negatif. Ditarik satu je elektron, ni dia tarik 3 elektron kan. Jadi daya tarikan dia kuat, saiz atom dia makin kecil. Bila saiz atom makin kecil, maksudnya dia dia dekatlah dengan nukleus. Nukleus jadi ada charge positif, dia tarik lagi kuat. Okey, so semakin kecil saiz atom, semakin kuat semakin kuat ikatan logam. Okey, so kita pergi pada soalan contoh lain. Antara berikut yang manakah membentuk ikatan logam? Okey, ikatan logam ni ingat ya, terbentuk hanya dalam atom logam sahaja. Okey, antara atom logam sahaja. Okey, kalau yang ini logam, ini bukan logam. Okey, zinc logam, oksida ni oksigen bukan logam. Karbon dioksida bukan logam, karbon bukan logam, oksigen pun bukan logam. Zinc adalah logam. Okey, so jawapannya adalah D. Okey, antara logam berikut yang manakah menghasilkan takat didih lebih tinggi dalam ikatan logam? Okey, kalau kita rujuk pada jadual berkala, aluminium ini protonnya 13, elektronnya pun 13. Okey, susunan elektronnya 283. Magnesium 12, so 282. Natrium 11, 281. Lithium 3, 21. Okey, dia kata mana yang takat didihnya lebih tinggi? So dia kata, so kita ingat balik, saiz kecil, saiz kecil, kemudian perlu ada elektron valence yang banyak. Okey, sekarang ni elektron valence yang paling banyak adalah aluminium 3. So antara magnesium, aluminium dan natrium, aluminium lah paling kecil. Walaupun lithium ni lebih kecil, tapi elektron valence dia cuma 1. Okey, jadi jawapannya adalah A, aluminium. Okey, berikan definisi ikatan logam. Apa maksud ikatan logam tadi? Okey, ikatan logam adalah daya tarikan elektrostatik. Okey, daya tarikan elektrostatik antara lautan elektron dengan ion logam. Okey, ion logam yang bercharge positif. Okey, lukiskan pembentukan ikatan logam dalam unsur aluminium. Okey, saya lukis sikit-sikit lah, tak apa nak nampak kan. Dia ada positif, ada positif kat sini, positif. Kemudian kita ada lautan elektron, negatif. So inilah ini lautan elektron so ini kita panggil sebagai ikatan logam. Tak tukar color. Okey, ini adalah ikatan logam. Betul ke? Tengok jawapan. Macam ni lah. Ni ion yang bercharge negatif, ni ada ion bercharge positif, dan ni adalah lautan elektron. So ini kita panggil sebagai ikatan logam. Okey. Dan yang ketiga, bagaimana kekonduksian elektrik berlaku dalam magnesium? Okey, kita tengok jawapan dia. Apabila arus elektrik dibekalkan, okey, yang pertama dia kata kat sini, elektron yang bergerak bebas dalam struktur logam magnesium akan membawa charge dari terminal negatif ke terminal positif. Okey, ini poin pertama. So ini poin dia, ingat
Ini satu, tak tukar. Okey, ini hingga sini. Okey, lepas tu sambungan dia, elektron pada atom logam magnesium dinyah setempatkan di dalam lautan elektron dan dapat mengkonduksikan elektrik dalam magnesium. Okey, so ini adalah yang kita panggil bagaimana logam boleh mengkonduksikan elektrik. Okey, so ini adalah ikatan logam. So saya harap fahamlah apa itu ikatan logam. Bagaimana logam boleh mengkonduksikan elektrik. Apa itu lautan elektron? Apa itu elektron yang dinyah setempatkan? Okey, jadi kita tengok balik. Bila kita habis belajar, kita tengok balik. Boleh tak awak menerangkan pembentukan ikatan logam? Kalau boleh, maksudnya awak dah faham. Okey, dan bagaimana kita nak menentukan, menakuni macam mana kita nak menyiasat sifat kekonduksian elektrik bagi logam? Boleh tak awak terangkan macam mana logam mengkonduksikan elektrik? Okey, kalau boleh, maksudnya awak dah faham. Okey, so itu sahaja untuk ikatan logam.